أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berjumpa lagi pada malam ini. Tajuk kita pada malam ini ialah tentang bacaan dan doa ketika berlaku kesukaran bersalin yang mana biasanya dihadapi oleh kebanyakan wanita yang melahirkan anak. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang sakit bersalin ini tuan-tuan, dan Allah Taala sendiri mengakuinya di dalam Al-Quran, di mana Allah Taala menceritakan tentang anak Siti Maryam yang mengandungkan Nabi Isa alaihi salam dalam suatu ayat yang amat jelas bagaimana susah yang ditanggung oleh Siti Maryam semasa melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Ini disebut oleh Allah Ta'ala di dalam surah Maryam ayat yang ke-22 dan 23, mana firman Allah Ta'ala, fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya fa'aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Di mana maksud ayat ini Allah Ta'ala mengatakan bahawa Siti Maryam mengandungkan Nabi Isa, lalu beliau menjauhkan diri di tempat yang jauh daripada orang ramai. Lalu sampailah Siti Maryam itu rasa sakit. Kita sedia maklum bagaimana tuan-tuan, Siti Maryam ini mengandungkan Nabi daripada para anbiya. Tapi Allah Ta'ala menyebut dalam ayat ini sehingga katanya datanglah rasa sakit dia, sehingga membawa dirinya kepada umbi pokok kurma tuan-tuan. Yang mana pokok kurma pada hari ini dilihat oleh pakar-pakar dan juga pengkaji-pengkaji, dapati bahawa kebanyakan ubat-ubatan untuk wanita yang hampir bersalin datang daripada buah kurma dan bahan daripada biji ataupun juga buah kurma itu sendiri tuan-tuan. Allah Ta'ala menyebut tentang perkara ini, mana Allah Ta'ala mengatakan bagaimana Siti Maryam sampai kepada pokok kurma, lalu Allah Ta'ala mengarahkan Siti Maryam supaya menggoyangkan pokok kurma itu. Di mana perintah Allah Ta'ala jelas tu. Di mana Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran supaya Siti Maryam melakukan suatu perkara, iaitu wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Dan kamu inggup, kamu goyangkanlah ada pangkat pokok kurma itu,
nescaya akan jatuh daripadanya buah-buah kurma muda yang ada di atas pokok. Itu adalah kejadian yang kita sebutkan tuan-tuan, dibuktikan kebenarannya oleh pakar perubatan hari ini. Mana kandungan kurma ni boleh mengukuhkan dinding rahim, supaya anak itu boleh keluar bersalin dengan mudah. Tu pertama sekali dia mengukuhkan dinding rahim. Yang kedua, kandungan kurma itu boleh menolak darah-darah yang masih kekal, itu darah nifas yang ada di dalam rahim selepas anak itu keluar. Maka tujuan buah kurma ini, kata para pengkaji dan pakar-pakar perubatan, mereka telah membuktikan katanya buah kurma mampu untuk menolak darah-darah dan saki-saki baki yang ada di dalam rahim wanita tadi. Cuma apa yang kita nak sebutkan di sini, bagaimana Allah Ta'ala memberikan buah kurma pada Siti Maryam pada bulan 12. Itulah perkara yang pelik tuan-tuan. Itulah perkara ajaib yang dikurniakan oleh Allah kepada Siti Maryam, itu buah kurma bulan 12. Zaman kita buah kurma tak kira bulan berapa ada semua. Tak pelik zaman kita, pergi kedai bulan berapa pun ada buah kurma. Tapi zaman Siti Maryam ni, dia buah kurma dia ada musim juga. Serupa durian kita juga, ada musim dia. Hari ni ada durian tak ada musim pun ada juga. Ada. Sepertilah buah duku, buah lasak, dia ada musim dia. Pisang tak apa, buahnya pun tak apa, dia tak ada musim. Tapi nak sebut Allah Ta'ala menampakkan kehebatan Siti Maryam ini, itu memberikan buah kurma bulan 12, di mana peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihi salam pada hari Christmas 25 Disember tuan-tuan. Nak cari mana pokok kurma mengeluarkan buah musim sejuk bulan 12 ni, tak ada negara mana pun tak ada pokok kurma boleh keluarkan buah pada bulan 12, tak ada tuan-tuan. Tapi ini suatu perkara yang pelik yang dikurniakan oleh Allah kepada Siti Maryam untuk menggambarkan bagaimana peristiwa sebegini diabadikan di dalam Al-Quran ini. Jadi peristiwa ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, rasa sakit datang kepada Siti Maryam ni tuan-tuan. Padahal dia mengandungkan seorang Nabi, bukan sebarang orang. Tidak masuk lagi kepada cocaan tohmohan orang pandang seram dan buruk sangka pada dia. Yang ni pun satu perkara. Ni disambung lagi dengan keperitan rasa sakit mengandung Nabi Isa alaihi salam, sehingga kan kata Maryam, ya laitani, alangkah baiknya mitu, aku mati dulu. Dia kata, alangkah baiknya mati awal belum jadi mendegit. Alangkah baiknya, dia kata, mati awal dulu lagi. Wa kuntu nasyan mansiya, lalu aku tidak lagi disebut oleh orang, tak ada lagi orang cerita tentang aku, tak ada lagi orang yang memperkatakan tentang aku ni. Ini wanita ini kelemahan dia, orang cakap dia. Tu susah ada. Wanita ni kelemahan dia tak tahan. Orang ni cakap, orang tu cakap, Tuhan buat dia mudah berasa. Kita orang lelaki kulit tebal 18 kali ganda ni tak malu kau orang kita. Orang kata gajah rimau pun tak ada berubah kita. Moga kulit tebal, kulit 18 kali ganda daripada kulit orang apa. Jadi rasa hak duduk dalam body tak ada nak naik, tak ada nampak pada kulit tadi. Mak itu tak berasa. Orang kata teruk-teruk pun tak ada apa. Wanita tak boleh, tak boleh libatkan kata-kata orang ni yang jadi masalah ni. Gosip-gosip liar ni, ataupun juga tuduhan-tuduhan liar. Ini cabaran dalam hidup seorang wanita ni, iaitu dia tak boleh dengar berita-berita yang mana adalah tidak tepat tentang dirinya.
Oleh kerana itulah Allah Ta'ala menyebut antara dosa besar yang dibilang oleh agama kita tuan-tuan ialah menuduh perempuan yang baik-baik membuat perbuatan zina dan sumbang. Ia sebagai salah satu daripada sab'al mubiqat, 7 perkara dosa besar yang boleh membinasakan kita. Jadi kita nak melihat apa kata Ibnu Katsir dalam masalah ini. Ibnu Katsir cuba menerangkan melalui kata-kata Muhammad Ibnu Ishaq, mana pembawa sejarah kita, perawi sejarah kita Muhammad Ibnu Ishaq menceritakan apa yang terjadi kepada Siti Maryam ini sebenarnya. Kita nak tahu juga sakit macam mana, macam mana penanggungan sakit dia, kita nak tahu juga. Adakah sama dengan mak-mak kita yang melahirkan anak? Adakah sakit dia sama dengan mana-mana wanita di atas dunia ini yang mengandung ke bayi dan janin tadi? Adakah sama ke tidak? Kita nak tahu juga apa kata Muhammad Ibnu Ishaq. Katanya tuan-tuan, yang mana bila Siti Maryam hamil dengan Nabi Isa ni, dia hamil dengan Nabi Isa, anak dia lah. Nabi Isa ni anak Maryam, bukan anak Tuhan. Anak Maryam, jangan kita kata anak Tuhan. Keluar daripada Maryam, anak Maryam lah. Kata Isa bin Maryam, Tuhan pun panggil gitu, Allah Ta'ala pun gelar begitu, Isa anak lelaki Maryam. Allah Ta'ala tak pernah kata Isa anak lelaki aku, dia tak kata. Kita tak boleh sama sekali terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang cuba mengelakkan daripada bercakap betul. Semua seluruh dunia tahu Isa keluar daripada Maryam, anak Maryam lah. Kalau kita pergi ke mana-mana mahkamah di atas dunia pun dia akan cakap begitu. Kita pergi ke mana-mana jabatan pendaftaran pun dia akan kata begitu. Hukum dunianya begitulah. Semua yang keluar daripada ibu, maka itu adalah anak dia. Jadi jelas pada kita kat mana tuan-tuan, Isa ni anak kepada Maryam. Kalau cek DNA dia pun DNA Maryam. Cuma masa itu tidak ada DNA tu yang jadi kita jadi kelabu asap. Lalu mula menganggap Isa anak kepada Allah, yang mana syirik atas darat. Syirik kita mengadakan anak untuk Allah, yang mana ianya tuan-tuan jelas menggambarkan anak Allah berjalan di muka bumi. Dan kita sedia maklum, tidak ada sama sekali bagi Allah anak maupun isteri. Tak boleh mengaitkan siapa-siapa pun, kerana agama kita agama tauhid, agama mengesakan Allah. Satu je Allah, tak ada keturunan dah, tak ada anak beranak dah, tak ada sepupu, tak ada pak dara, tak ada sama sekali. Ini yang mana kita kena faham, bahawa bila kita mengatakan Allah ada anak, maka dengan sendirinya ia adalah syirik kepada Allah. Ia adalah perbuatan yang amat dilarang dalam tauhid kita dan tidak betul sama sekali tuan-tuan dengan kehebatan dan keesaan Allah Ta'ala. Jadi dalam keadaan tadi dia mengandungkan Nabi Isa alaihi salam, sehingga kan katanya dalam keadaan tersebut berlaku beberapa perkara yang suka pada diri dia tuan-tuan. Antaranya darah dia berhenti, darah berhenti pada dia, dan juga samalah yang terkena kepada lain-lain wanita, yang mana antaranya kepenatan. Penat mengandung ni bukan senang, penat tuan-tuan. Itu susah kita kalau mengandung ni, bukan senang. Duduk di perut tak boleh nak buang. Dia duduk di perut ni tak boleh nak buang 9 bulan duduk dalam perut kita, bukan senang kita nak buang. Allahu Akbar. Kalaulah anak kita pergi ke sekolah, bawa beg tu pun kita tengok dah, Allah kesian tu.
Napa pikul beg pagi-pagi. Bobo tahu belakang. Buku tek berapa sangat. Tu pun bising ibu bapa. Minta supaya dia buat program bentuk CD sudah. Tak payah bawa berat-berat. Tu galangan ibu bapa tengok anak siang minta buku tek semua masuk dalam ibu belaka. Tak payah pada buku tek dah. Ni yang kita kata tu baru anak kita bawa buku tek sekolah baru. Nah, kita tak tengok lagi macam mana orang yang mengandung berapa kilo kandungan tu. Alah body seorang wanita kadang-kadang lari 10 kilo daripada betul ataupun juga berat yang asal tadi. Berat 60 kadang lari pas ke 75 pun ada. 70 pun ada. 10 kilogram lari sudah dah. Ambil beg anak kita boh atas perut kita 10 kilo malam ni. Pakai beg tu. Tidur tengok nyera ke tidak. Nyera ke tidak kita. Pakai malam ni sekali cuba. Tak pernah cuba kali lagi mengandung tak apalah. Orang lelaki tak pernah cuba sekali mengandung pun tak apalah. Malam ni cuba latihan luar saja. Simulasi ke apa? Simulasi sudahlah. Ambil beg sekolah anak kita. Pakai kod depan atas perut, jangan pakai kod belakang. Pakai sauk kod depan. Kemudian terah tidur boleh ke tak malam ni? Terah tidur nak tengok. Boleh ke tidak? Kata ke mana tuan suka memang susah bila mengandung ni. Siti Maryam pun tu sama mengalami kepenatan dan juga mengalami keadaan mengidang juga dia. Sama dengan wanita yang lain, dia tu mengidang tuan-tuan, berubah warna kulit dia. Berubah warna kulit. Ni setengah-setengah wanita apa naik jeragak muka pun ada kepenatan nampak daripada muka tadi tuan-tuan, tak termasuk lagi sembak situ sini dah. Ni yang mana emosi pun mula nak mengamuk saja. Ini contoh-contoh yang mana kita sebut sehingga kan kelu katanya lidah dia. Yang itulah yang berlaku kepada Nabi Siti Maryam yang mengandungkan Nabi Isa alaihi salam ini. Jadi apabila kandungan sudah sampai pada masanya, tibalah waktu nak melahirkan pula. Masa mengandung dah kena jaga dah, tak tidur malam dah. Ada keadaan malam pun terjaga. Nak makan makanan tertentu jadi mudah lah. Tak boleh nak tidur. Nak tidur pun ada wanita setengah tak boleh nak tidur waktu malam kerana rasa penuh dalam perut ni. Rasa penuh dalam perut, nak napah tak ada tempat orang panggil. Bayangkan kalau penuh dalam perut kita, tak ada ruang nak napah, tak boleh tidur. Tak boleh tidur ingat baik. You kira tak ada ni. Tak lawah. Tak lawah. Kita Allah tidur perut naik turun tu. Kita tengok sedaknya tidur tu. Lawah nak lepas napah kita ni. Nak embuh ke setara mana pun tak ada. Sekali embuh tu kau. Tengok turun 3 jekar. Kali turun tu. Perut tu. Besar perut tadi. Kali embuh napah 3 jekar. Tarik pula naik mula. Tengok kali mana naik turun perut tu. Nikmat boleh menapah dengan lawa. Dia tanyalah orang puan yang mengandung boleh napas sedap tak dia? Tanya dia. Itu cita-cita dia nak napas sedap aja. Tu saja. Kerana apa? Kerana rasa penuh dalam tu. Ni suatu nikmat bila kita hilang baru kita rasa tuan-tuan. Jadi yang mana apabila sampai waktu bersaling di sini masing-masing kenaling belaka. Bukan orang puan je perlu kenaling nak bersaling. Suami pun hak tunggu ni perlu juga. Hak tunggu ni pun susah juga. Benarnya bukan hak nak bersaling dalam bilik tu saja duk susah je. Hak tunggu ni pun perlu dia tunggu. Kadang-kadang boleh tengok pemandangan begini, dia ambil gambar kali malam ni. Pergi sepetah tikak 2. Dia tengok macam mana
Tak cukup tidur, mata merah belaka. Tu getang kaki situ. Tu duduk atas latar. Setengah-setengahnya berkapung di hospital. Dah kena seminggu dah keluar. Dah akak nak buah air dah ada apa. Tu buah air dah keluar. Buah air dah keluar. Mujur dah air bomba je buah air dah. Panggil bomba buah air baru tahu. Kata ni payuhnya nak boleh ke beranak tadi. Dah akak minta dah dengan orang tu orang ni. Macam-macam dah. Inyok selusuh kamu dah. Macam-macam lah. Minta air zam-zam pun dah ada apa juga. Setengah-setengah dengan macam-macam mayang ajak dibuat. Tak ada rumah mari sejik pula. Minta supaya mayang ajak, supaya boleh beranak dengan mudah. Memang pengalaman gini tanya orang puang sajalah dia reti bercakap bagaimana payuhnya nak melahirkan anak tadi tuan-tuan. Itu orang puang dengan anak ni dia dekat lebih pada ayuh. Orang puang dengan anak dia lah. Kak dia lebih pada ayuh. Rela dia tak berlaki. Jaga anak. Kalau mahkamah memutuskan mu berlaki, anak boleh ke belah orang lelaki. Rela dia tak berlaki. Yang penting boleh anak adik. Kerana sejuzuk dari body dia. Anak tu sejuzuk daripada daging dia, tubik pada dia. Bukan tubik pada daging kita. Itu tubik pada daging bini kita. Apa benda bini kita makan hak tu lah. Darah hak ada tu itulah. Ini yang menyebabkan apa? Anak dengan mom. Ini rahsia kenapa wanita yang bergelar ibu ni nombor 1 di atas dunia dalam diri seorang anak. Yang mana hadis pun meletakkan wanita duduk di tempat paling tinggi sekali dalam kehidupan seorang anak. Kerana inilah tuan-tuan, mana ibu tadi yang mengandungkan anak, daripada dirinya lah keluar juzuk body dia tadi, yang mana hasil daripada tadilah datangnya anak ini ke dunia. Lalu dengan ibu bapa adalah suatu hubungan yang tidak putus sama sekali. Dengan bapa ni boleh jadi putus kalau lah tidak melalui akad perkahwinan yang sah, tak iktiraf pak dia. Mak tadi dia iktiraf walau tak nikah pun. Walau tak nikah pun anak zina sekalipun mak dia iktiraf. Islam mengiktiraf tu anak mak dia. Pak ni dia kena tengok juga adakah nikah ke tak. Tak nikah tak iktiraf. Tengok setara tu Islam tidak memisahkan dengan ibu tadi. Jadi dalam keadaan kepayuhan beginilah kita nak melihat bagaimanakah penyelesaian yang dibawa oleh Islam kita terhadap wanita yang berada di dalam bilik bersalin ni. Mengandangkan dunia kita hari ini memang dah canggih dah. Macam-macam jenis ubat-ubatan diberikan pada hari ini tuan-tuan. Dia tidak cukup ubat dari luar, ubat makan pun ada juga. Itu juga dengan doktor-doktor yang hebat, alat-alatan yang canggih. Namun demikian kita tetap ingin melihat apa dia panduan yang ditinggalkan oleh Nabi kita tentang wanita yang bersalin ini. Sekurang-kurangnya kalaulah kita tak ada jalan sangat, kalau tidak ada ikhtiar sangat, maka kita boleh mengambil panduan ini untuk menghadapi saat-saat cemas melahirkan anak ini. Apa yang boleh kita dapati daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni melalui sanad yang dhaif. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghadapi saat Fatimah, anak baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang ingin melahirkan anak. Jadi dalam riwayat Ibnu Sunni ini, anna Fatimah radhiyallahu anha lamma dana wiladatuha amara Rasul sallallahu alaihi wasallam Umma Salamah wa Zainab binta Jahshin an ta'tiya fataqra'a indaha ayatul kursi wa inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Itu katanya apabila Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hampir nak beranak, hampir nak bersalin,
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Ummi Salamah, isteri dia lah. Tu isteri dia tuan-tuan. Mak tiri ke Fatimah lah. Fatimah ni mak dia Khadijah. Mati dah Khadijah, mati tahun 10 selepas daripada kenabian. Sedangkan Ummi Salamah ini Nabi nikah dia pada tahun yang ke-3 dan tahun yang ke-4. Itu contoh yang kita kata selepas tu dia kahwin dengan Zainab binti Jahsh pada tahun yang ke-5 pada tahun yang ke-5. Itu. Jadi ini yang kita nak sebutkan bagaimana Nabi mengarahkan dua orang isteri dia, Ummi Salamah dan juga Zainab binti Jahsh, supaya pergi kepada Fatimah. Dia kata orang yang patut pergi lah. Ni hak lelaki duk pergi. 3-4 orang duk pergi. Orang nak beranak hak lelaki pergi buat benda apa? Kalau Kuba nak beranak mana sabar? Ni orang perang nak beranak. Iwak peramal ke dia? Wak sibuk ke dia? Tolong duk ngendak tengok. Itu dah, ini perkara yang kena tengok ni. Nabi atur orang perang. Nabi atur orang perang untuk bab-bab beranak ni. Yang ini yang menjadi sebagai fardu kifayah ni, terutama anak-anak kita ni hak perang kena pergi ngaji bahagian ni. Sakit puang ni ya kena ngaji bahagian ni. Ni dok hak lelaki dok sambuk dok. Hak lelaki dok sambuk bayi. Inilah kelemahan yang ada hari ni. Mana dia mana dia orang perang ni? Satu cabaran untuk budak-budak puang hari ni, supaya biar cukup di negeri kita ni. Hospital dah bagus dah, hospital dah besar dah, hospital pun dah banyak dah, katil-katil pun dah kira cukup. Tapi doktor ni kita nak ni doktor yang pakar lah, bukan yang tak pakar. Dok pakar ramah, kita nak doktor pakar. Ini yang kita kata bagaimana pentingnya anak-anak kita, terutama yang perempuan ni, terjun dalam bidang ni. Kerana ini arahan Nabi. Nabi boleh harah dengan Abu Bakar ada. Nabi boleh harah Umar ada masa ni untuk pergi baca payah apa baca. Siapa-siapa boleh pergi baca. Tapi Nabi suruh orang perang kerana kerjaan beranak dan saling ni, biarlah orang perang yang bertugas dan mengambil alih benda ni tuan-tuan. Ini benda yang kita kata bahawa perlu ada dalam kepala ayah ibu bapa pada hari ini. Rasa penting benda ni untuk generasi yang akan datang, yang menjurukan anak perang dia biar ada dalam bidang ni. Dan memang tidak cukup kita, tidak cukup. Dari laporan-laporan yang kita dapati, memang hospital kerajaan ni tidak cukup doktor sakit puan dari kalangan wanita. Boleh kita tanya mana-mana hak salin dah salin orang lelaki ke orang puan, mana ada dah sakit gitu ustaz. Tak kira dah gorila mari pun gorila dak usah doktor dia kata. Dia orang dak ambil kira dah masa tu dia kita kata ke mana tuan-tuan yang kita nak sebutkan di sini. Apabila sampai suatu tahap wanita dan juga perempuan kita ini tidak mampu untuk menguruskan hal ini, maka kita bersalah. Kita sebagai mak ayah ni yang memiliki anak-anak, yang mana patutnya kita mewariskan generasi yang akan datang dengan doktor pakar yang sakit puan dalam jumlah yang mencukupi, terutama di tempat kita ni. Dalam dunia yang kita kata hari ini boleh dikatakan kemudahan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang ini terbuka luas dengan bantuan-bantuan yang banyak, sama ada daripada pihak kerajaan ataupun kerajaan negeri, ataupun juga daripada pihak Maidan sendiri, menaja anak-anak Terengganu kita untuk mahir dalam bidang ini. Yang perlu kita sentiasa beri semangat pada anak-anak perempuan kita untuk masuk dalam bidang ini. Ni kadang-kadang bidang hadap sakutan pun hatu hak dia tebang sangat. Bidang hadap sakutan yang kurang tepat dengan body wanita tu.
Bidang yang kurang tepat dengan body wanita, oh yang tu lah ramanya duk terjun pada bahagian tu, bahagian yang kait sesuai dengan wanita kurang pun tak. Ini yang kita kata komang ni kita kata komang. Bidang yang mana kadang-kadang terpaksa keluar 2 minggu dengan orang lelaki, 2-3 minggu keluar dengan orang lelaki. Kerana bidang dia begitu, nak kata keluar 2-3 minggu ni kurang sesuai dengan keadaan keluar bekerja. Ya lah 2-3 minggu tinggal rumah, suami pula masuk di rumah jaga anak, urus anak ke sekolah. Begitu juga suami lebih masa daripada isteri. Ini kita kata kurang tepat dalam keadaan tak. Sebab itu bidang-bidang ni perlu dilihat semula. Yang mana kita tahu dunia hari ini memang wanita mencapai tahap maksimum dari segi pencapaian yang kadang-kadang amat kita bangga, dan negara kita yang memberi peluang yang sama rata antara lelaki dan perempuan ini. Tidak sama dengan negara-negara Islam yang lain, mana wanita tidak diberi sama seperti negara kita. Pergilah ke negara Arab, kita boleh tengok bagaimana bidang-bidang perubatan ni dikuasai oleh orang lelaki. Bahkan kalau kita tanya kepada orang ramai, dia lebih percaya doktor lelaki daripada doktor puan. Dia kata doktor puan tak mahir, tak pandai, ngaji tak habis. Dia kata apa tahap tu nak beritahu penguasaan orang lelaki dalam bidang-bidang profesional di negara Arab, sehingga penduduk negara kalau kita tanya mau lebih suka beranak dengan doktor lelaki ke puan, dia kata lebih suka orang lelaki. Orang lelaki mahir kerja, dia kata orang lelaki ngaji ke depan. Orang puan ni dia kata seolah-olah tambahan saja. Tak nak. Ini negara Arab sampai tahap tu. Kita tak jadi gitu Mana kita sama profesional, kita lelaki dan perempuan. Kalau kita tanya, mana tidak ada beza. Ini sampai satu tahap kepercayaan yang ada dalam orang ramai, membuktikan bagaimana di tempat kita ini kedudukan wanita sama peluang untuk mencapai dan juga untuk mengejar impian itu tidak jauh daripada jantina orang lelaki. Dan kita lihat peluangnya ada sama antara kita, tuan-tuan. Jadi Nabi mengarahkan Ummi Salamah dan juga Zainab binti Jahsh untuk datang kepada Fatimah dan membaca. Inilah dia cara Islam kita, tuan-tuan, baca. Kita dalam apa-apa sekali pun kita baca. Tu yang ada dalam ajaran Nabi kita. Baca sesuatu yang membawa berkat. Ini jarang ada dalam perubatan moden, tak ada bab-bab baca ni, tak ada. Dia tak ada baca ni. Ambil obat bubuh dalam air tuang, minum. Baca tak sepatah. Tak ada baca langsung bagi dia, tak ada perubatan barat. Ini kita sebut tak ada. Untuk nak ambil berkat, nak apa bismillah ke apa, tak ada sama sekali. Dia ada dalam agama kita. Bahawa bacaan memainkan peranan. Bacaan tu ada peranan dia. Kita kata Allah duk baca buat apa dah. Obat-obat baca. Bukan kita kata baca saja. Obat dah makan. Dah lepas juga tu. Baca, kuat baca. Pas doa. Makan tu. Tak boleh kita ratik pun pas ratik makan. Marah dah orang kau main ratik tak makan. Marah dah orang, dia kata kena makan juga kita. Obat-ubat orang bagi tu, jangan main duk baca saja. Sikit-sikit yasin dah obat dak makan. Allah, mana yang kita perlu lihat bagaimana Nabi kita pun suruh berobat. Tu sebagai satu mukjizat juga sebenarnya. Mukjizat kenabian, iaitu dia memberitahu bahawa setiap penyakit ada obat, kena berobat. Kerana apa? Kerana sebelum Islam orang banyak guna japi. Orang banyak guna japi, temu untuk bomo tu, tukang tilik itu, obat tak makan. Bila mari Islam, sistem obat mula berkembang. Mula ada ubat-ubatan. Bahkan Nabi kita sendiri pun mengajar supaya menggunakan perubatan-perubatan tertentu. Disebutkan bahawa ada makanan-makanan tertentu boleh merawat penyakit. Habbatus sauda umpama tu.
Itu juga pada madu umpama. Perubatan dengan cara mencucuk batang ataupun juga ranting zaitun tu pada body ni. Itu juga berbekang. Ni cara dalam Islam, tidak suruh japi bahan rambang itu baik ke tak? Tak. Itu yang banyak diamalkan. Lalu kita melalui zaman gelap ni. Kita melalui zaman gelap gini tahun 30, 40, 50 hang dulu, apa-apa penyakit orang rojok pada Tok Bomo belakang. Zaman tu. Demam pun japi Tok Bomo, witaka. Ada tekuk tangan pulak, 2 pulak. Kata saja budak tu. Bomo cacing sama dulu. Kena mana ada cacing, pakai takar lalu. Mana motor? Habis. Tali kasutnya bahan ke dia. Tak lagi sekolah masa tu. Ni zaman yang kita katakan mana celarunya bila kita tidak mengikut panduan agama yang Nabi kata berobat. Nabi kata berobat likul lidain dawa. Setiap penyakit ada obat. Tu agama kita sendiri mengiktiraf ubat-ubatan ini. Itu orang Melayu kita penuh sapa tahap zaman gelap dulu. Masing-masing sakit sikit ke japi, sakit sikit japi, repu nama tu. Nak boleh ke cari pucuk daunnya turun naik atas tu repu, belum nak repu mati dulu pun ada jatuh. Nak kata ni sistem tu model mok yung pula, dak padang hotu mai mok yung pula. Ini sistem yang kita kata tidak menepati dengan ajaran Nabi kita yang menyuruh kita supaya berobat dengan ubat-ubatan. Dan hari ni alhamdulillah kita boleh terima benda ni. Orang kita dah mula dak takut dah hospital. Dulu takut nak pergi hospital. Rela duk mai kapung dak pergi hospital. Rela apa-apa penyakit kau pakai MB semua. MB dah. Lah ni ada ke MB tu? Ada. Dak benar dah. Budak-budak kita dak kenal MB dah. Dulu sikit-sikit beli MB. Kemudian tumbuk peru bola. Tu kan tak tahu kita tanya. Tu nak kata bagaimana? Begini. Dah tergelang dah. Dalam arus moden kita, orang mula reti, mula memahami bahawa perubatan moden ini adalah bertepatan dia. Tuan-tuan, Nabi suruh berobat. Ini perkara yang bagus yang kita boleh faham daripada cara Islam kita. Jadi Nabi suruh dia baca pertama sekali baca ayat kursi. Tu. Ada orang puang hok masuk napa hok payah nak beranak baca ayat kursi. Yang kedua membaca ayat daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Lepas ayat tu baca pula ayat daripada surah Mukmin, ayat daripada surah Mukmin. Itu firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di iznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Pas sudah baca 2 ayat tadi, mula-mula baca ayat kursi, kemudian baca 2 ayat ni inna rabbakum ni, kemudian barulah membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini cara yang diajar daripada amalan Nabi kita. Dalam riwayat yang lain katanya ambil bekah, kemudian tulis ayat tadi dalam bekah tu. Itu tulis dalamnya ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun. Itu tulis ayat tu. Itu daripada surah Ahqaf ayat yang ke-35. Dan tulis lagi ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ini dalam surah An-Nazi'at ayat 46. Dan tulis lagi laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ini ayat surah Yusuf ayat yang ke-111. Kemudian
basuhkan air yang ditulis tadi pada muka dia, kemudian renjih pada perut dan kawasan bawah dia tadi. Ini yang boleh kita bawa pada malam ni tuan-tuan, apa yang terdapat dalam riwayat Ibnu Sunni tentang cara untuk kita membantu wanita yang payah bersalin ini. Itu saja untuk malam ni. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan dengan tajuk yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.